Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang dirahmati Allah, barisan kepimpinan Surau, Tuan Nazir, Timbalan dan jawatan kuasa yang tertinggi, tuan-tuan imam, tuan-tuan bila, pegawai masjid, barisan tuan kuasa, seterusnya tuan-tuan pada jamaah pada malam ini. Puan-puan tak ada lagi ikut SOP ni. Pergi tempat saya kadang-kadang tuan, datang aja perempuan, kanak-kanak, dia bagi tahu pun selamba je lah. Jadi tu tawakal lah kan, tawakal lah insya-Allah. Baik tuan-tuan, apa khabar semua? Lama tak berjumpa ni. Ada kat 4 bulan kita ada PKP tu 4 siri kan. Lepas tu PKP B bersyarat. Sekarang ni PKPP pula ya. Pemulihan sampai ke hujung bulan 8 lah kan. Habis ni tak tahu lepas tu PKP apa pula tak tahulah kan. InsyaAllah selamat lah nampaknya. Di Malaysia kita ni nampak alhamdulillah ada kejayaan lah. Berkat kesungguhan pemerintah, rakyat, kerjasama alhamdulillah tuan. Tuan-tuan, kita masa kita pun terhad tak macam biasa. Saya akan ambil masa lepas isyak tu dalam 10 minit, 15 minit malam ni kita ikut SOP lah. Masuk waktu isyak 8.45 lebih kurang kita berhenti. Jadi kita sampai ke Asma Husna, kitab kita ni tuan-tuan. Kecerdasan berasaskan Asma Husna maknanya menghuraikan Asma Husna lah. Alhamdulillah, tahniah pada surau tuan-tuan ni, walaupun kita tak ada kuliah secara live macam hari ni, kita ada online kan, ataupun ada rakaman lah. Alhamdulillah. Dia kan kita bila kita dah PKP ni tuan-tuan kan, kena ikut SOP ni, stay at home tapi dia ada online pula kan, bisnes online pula, ada COD pula kan. Jadi aktiviti lain pun banyak lah online ni. InsyaAllah lah kan, ada kejayaan juga yang buat online tu. Yang kuliah ni insyaAllah jugalah walaupun online ditengok lah kan. Tu kewajipan kita belajar ni tuan. Kalau kita tak rajin online, tengok rakaman yang disediakan oleh surau, kalau kena 10 bulan macam mana tuan? Makanan ni kan, makanan insya-Allah ada tuan-tuan ni, lagilah orang yang rezeki murah alhamdulillah kan. Ada makanan, ada je makan, tidur, makan, tidur. Ada satu viral berlaku sungguh masa PKP tu, makan tidur berlaku sungguh pada saya pun tuan-tuan kan. Jadi tapi ada satu yang nak kongsi dah tuan bila kita tak ada aktiviti di rumah kan, aktiviti di rumah ni, pergerakan kita terhad. Dulu kalau kita rasa tak ada exercise ni, kalau malas-malas kita pergi pasar raya, pusing sana pusing sini, ada pergerakan juga. Ni nak pergi pasar raya pun tak boleh masa tu. Jadi
bila kita ada ni nak kongsi ikut bermanfaat kan, kita ibadah kan. Ibadah ni kita Allah bagi hikmah lah kalau kita amal lah. Kita solat padu berjamaah awal waktu bersama semua ahli keluarga. Kita berzikir ya, lepas solat zikir pagi petang, adalah amalan-amalan tu ya, bersama dengan semua ahli keluarga. Kemudian bila saya mesyuarat kita nak buat apa, anak saya ramai yang terperangkap pun ada, dengan menantu terperangkap masa tak boleh keluar tu terperangkap. Mesyuarat nak buat apa, aktiviti apa yang ibadah lah dulu. Ada anak yang cadang qiyamul lail. Rupanya kena tanya pendapat anak-anak tuan-tuan. Jadi kalau kita cadang macam kita ni menyuruh memaksa boleh juga. Tapi bila anak cadang sendiri, kita terima, oh cantik kan, dicadang qiyamul lail. Jadi yang saya nak kongsi tadi tu kan, Allah dah sedia kita sebahagian lah exercise ni, solat lah. Solat ni tuan, katalah solat zuhur kan, solat zuhur. Solat zuhur, siapa yang mengerjakan solat sunat zuhur 8 rakaat diharamkan daripada api neraka. Mafhum hadis lah, saya tak hafal mafhum hadis. 8 rakaat. 4 sebelum, 4 selepas. 4 sebelum zuhur, 2 muakkad, 2 tak muakkad. Lepas mayang padu zuhur, solat sunat rawatib, ba'diyah, 2 muakkad, 2 tak muakkad. 8 tu. 8 tu kalau kita tak sempat nak buat sebelum zuhur, kita boleh buat lepas zuhur 8 rakaat. Sembahyang sunat ni boleh qada kan. Tu bukan qada tu, dia memang dibenarkan buat je 8 rakaat 2 bila amalkan insya-Allah bila sempurna akan diharamkan daripada api neraka kan. Selama ni buat juga lah, 2 gitu lah. Bila kita ni rasa kita Allah bagi kekuatan untuk buat lah kan. Jadi kalau 8 semayang sunat ni dia dipanggil, kaedah dia semayang yang ringan. Semayang ringan. Maknanya tak ada baca surah panjang, dia agak laju sikit apa. Bila kita buat laju sikit tu, dia exercise tuan-tuan ya. Exercise. 8 rakaat sebelum zuhur, sebelum asar 4 rakaat. Buat secara agak laju sikit, dia exercise. Kemudian kalau kata banyaklah solat-solat lain lagi kan. Yang sunat duha, Abu Darda kata Ausani Habibi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Darda kata Rasulullah pesan ke aku dengan 3 perkara di mana aku tak tinggal sepanjang hidup aku. Apa dia? Bi siyami salasati ayyamin fi kulli syahrin wa salati duha wa wala anam qabla an utira bi an la anam qabla an utira, dan 2 dan solat witir, bukan berdua, dan solat witir disebut ada itu sebelum tidur. Jadi 3 ni memang Rasul pesan, kata Abu Darda kat dia, puasa 3 hari sebulan, solat duha dan solat witir. Tak kira nak buat sebelum tidur ke lepas tidur ke, dua-dua tu boleh kan. Jadi tu solat-solat tu kita buat semua. Jadi itu merupakan exercise pada kita tuan kan. Kalau nak banyak lagi duha, buat 8 tak apa duha. Tahajud banyak tak apa. Exercise tu. Kalau kata tak PKP, tak ketat sangat pun sekarang ni dia dah rongga sikit kan. Boleh buat lagi sebagai satu ibadah yang secara automatically-nya jadi exercise kepada kita. Jangan niat nak exercise saja, niat ibadah lah kan. Jadi tuan-tuan, tadi kita kata tadi makanan rohani tak ada kan. Disebut oleh Fatah Al-Musalli
dalam kitab Ihya Ulumuddin tu, makanan kalau makanan jasad ni 3 hari tak tahan juga kan. Apatah lagi kalau makanan rohani, kalau tak ada 3 hari mati hati. Kalau makanan jasad tak ada 3 hari mati jasad. Kalau makanan rohani, makanan jiwa, makanan hati kan, tak ada apa, tak ada makanan, tak ada tazkirah, tak ada apa, mati hati. Kan tuan-tuan. Jadi itu kena dengar juga walaupun online pun kan tuan-tuan. Alhamdulillah kita ada 2 kali rakaman yang sudah kita uruskanlah tuan kan. Yang sebelum ini bab dalam huraian saya itu bab Allah tu Maha pembuat kebaikan kebajikan kan. Kemudian khasiat dia, siapa yang ada ketagihan disebut situ arak kan, sebab masa tu dadah tak ada lagi. Jadi baca ya bar ni 700 kali sehari kan. InsyaAllah kalau arak ke dadah ke apa ke, itu khasiat al-bar. Kemudian kita ambil tawab, Allah Maha penerima taubat kan. Allah Maha menerima taubat. Tuan-tuan taubatlah, istighfarlah banyak-banyak, Allah terima tuan kan. Jadi khasiat dia tu kalau kita ada satu dosa yang kita tak boleh tinggal, kita berhenti lama-lama buat lagi. Maknanya ada lah kan, mungkin ada pada diri kita tu benda tu kita tahu salah, tapi oleh kerana nafsu kita tak tahan, kita buat. Dah istighfar taubat pun tak boleh kawal lagi. Mata ke, telinga ke, mulut ke, dosa tu kan. Jadi baca pada pagi hari ia tawab 400 kali. InsyaAllah, insyaAllah. Sebab rawatan dengan Asmaul Husna insya-Allah berkesan kan. Kalau kata rokok, nak berhenti rokok tu, cuba tuan-tuan buat 700. Kalau rasa kuat lagi, buatlah 7,000 pun insya-Allah lagi kuat kan. Sehari ya bar sampai ke 7,000 contohnya kan. Tuan, malam ni kita masuk pada yang ke-81, Al-Muntaqim. Muntaqim. Selalu kalau kita dengar nama Asmaul Husna ni, Muntaqim yang takut kan. Muntaqim ya Allah ni macam menakutkanlah. Kita tengok apa makna dia tuan-tuan dan apa huraian dia. Muntaqim ni tuan-tuan dari segi bahasa naqama. Naqama ni makna dia ialah menyiksa, menghukum, membalas makna dia kan. Jadi Allah ni menyiksa, menyiksa kepada tu nanti dari segi bahasa dulu, menghukum, menyiksa, membalas itu dari segi bahasa. Daripada naqama, intaqama, muntaqim. Infa'ala, munfa'il dari segi wazan Arab, muntaqim. Makna dalam kitab kita ni yang maha pembalas, yang maha pembalas kan. Yang ambil ayat Quran yang maksudnya, ingatlah kami ketika kami menghukum mereka dengan hukuman yang keras. Sesungguhnya kami adalah pemberi balasan. Muntaqimun, inna muntaqimun, ayat dia tuan ayat dia iaitu surah Ad-Dukhan ayat 16. Mana Allah ni muntaqim. Biasa kita ambil nama Muzammil lah, kita ambil nama tu
Abdul Muzammil, Abdul Rahman, Abdul Halim. Ini jangan, kan? Ini tak bunyinya macam kalau kata Abdul Muttaqin, panggil Muttaqin saja. Panggil Muttaqin saja jadi penyeksa, kan? Pembalas. Jadi tak sedap lah, kan? Di makna dia, tuan-tuan, di antara makna yang saya rujuk, Muntaqim ni yang maha menuntut bela, kan? Kalau bahasa kasar tu, kalau tengok cerita sini lalu dia kata balas dendam, sebenarnya tak tepat balas dendam tu, menuntut bela. Dendam ni macam kasar sangat, menuntut bela sebab orang baik-baik, sebab keluarga dia kena serang, kena bunuh, kenapa dia balas dendam. Bukan balas dendam, menuntut bela, kan? Tapi yang menuntut bela ni, yang menuntut bela ni, salah satu makna dia Allah tu. Maknanya Allah bagi balasan kepada orang yang buat zalim ni, jadi membela orang yang dizalimi tu. Maha penyeksa kepada orang yang berhak memperolehi siksaan. Allah seksa, dah jahat sangat, kena seksa lah, kan? Azabun azim, azabun alim, azab yang amat pedih, azab yang amat besar, kan? Itu daripada Allah SWT. Muntaqim lah tu, kan? Memang layak kena balas. Jahat sangat, jahat sangat, bahasa biasalah, jahat sangat, kan? Kena balas lah. Kemudian yang kalau tak balas, maka Allah tak tunai janji lah. Sedangkan sebab apa? Orang yang ni akan masuk neraka, kena balas. Orang yang tidak beriman, tak beramal soleh. Orang beriman, beramal soleh masuk syurga. Kalau orang yang buat jahat pun masuk syurga juga, jadi macam tak adil lah. Itu keadilan Allah, kena balas lah, kan? Yang maha bertindak, Allah tak duduk diam kalau ada kezaliman berlaku. Allah akan bertindak balas, menyeksa siapa yang menderhaka. Yang menderhaka, makna lain juga, yang maha menghukum, hukuman. Itu muntaqim, tuan-tuan. Allah tu menghukum, Allah menyeksa, Allah bertindak, Allah apa lagi, bertindak menghukum, kan, kepada orang yang melakukan kesalahan, tuan-tuan. Uraian dia, tuan-tuan, saya tengok ayat-ayat dalam ni perlu saya baca. Biasa saya ambil kesimpulan, tapi ayat dia cantik untuk kita faham ayat daripada penulis ni. Uraian dia, biasa saya ambil kesimpulan, saya urai sendiri. Melalui namanya ini, jangan kita bayangkan Allah suka membalas makhluknya yang melakukan kesalahan. Allah hanya menjatuhkan hukuman pada seseorang ataupun sesebuah masyarakat apabila mereka keterlaluan, buat maksiat dan berasa gembira melakukannya. Mereka melakukan kekacauan, kerosakan dan berbuat zalim pada hamba Allah dan makhluknya. Apalagi apabila mereka melakukan kesalahan yang paling besar, iaitu menyekutukan Allah. Apa yang kita nampak, tuan-tuan, isi dia? Bukan Allah ni buat salah hukum, kan? Bukan gitu maksud Muntaqim ni. Allah ni sebenarnya yang kita belajar yang kita belajar Ar-Rahman, Ar-Rahim, apa lagi? Allah tu maha penyayang, maha pengasih, itu yang utama, kan? Yang jadi Muntaqim ni melampau sangat. Contohnya kaum Ad, kan? Dia tak nak ikut perintah ni, dia main-main kepada Nabi Hud, kan? Maka ribut taufan. Tu dah melampau sangat dah. Kaum Samud,
yang buat apa? Yang sembelih unta yang Allah bagi untuk untuk jadi bagi susu dan air, kan? Boleh disembelih, yang Allah utuskan tu dia boleh disembelih, kan? Melampau sangat tu. Lepas tu dah sembelih yang Allah utuskan, unta yang Allah utuskan tu, lepas tu berzina lagi, minum arak lagi, mabuk. Kena lebih sangat, kan? Firaun, kezaliman yang terlalu dahsyat, kan? Nak bunuh-bunuh, menyeksa rakyat dia, tak boleh bergerak rakyat dia, tak bebas langsung, tenggelam di lautan merah, kan? Teruk sangat tu, teruk sangat, kan? Samalah juga dengan Nabi Nuh, yang Nabi Nuh tu orang buat kapal, derhaka tak derhaka ni, dia sakit hati ni. Nabi Nuh buat kapal, dia pergi qada hajat kat situ, tuan-tuan. Qada hajat. Yang buta tak sedar diri pun pergi juga qada hajat situ. Yang buta ni, orang buta tak sedar diri, orang pergi qada hajat kat kapal tu, dia pergi juga. Tak payahlah kamu tu buta, kamu nak derhaka pada Allah pun tak payahlah pergi. Sampai terjatuh dalam najis dalam kapal tu. Dahsyat, dia penuh najis tu. Celik. Allah bagi takdir Allahnya bagi dia celik. Jadi penawar pula najis tu. Berebut pula ambil najis. Kena kikis pula kapal tu, kan? Berebut, baru tahu, kan? Lepas tu engkar juga, kan? Datang banjir. Teruk sangat. Ni kita ni macam mana, tuan, zaman sekarang ni, kan? Sama juga kot, kan? Tengok pada melampau sangat ni. Allah ni, tuan-tuan, kalau kita buat yang sikit-sikit ni tu, kata bukan makna muntakim tu sentiasa seksa, tak. Kalau kita buat pahala, berganda-ganda pahala tu. Tulis, terus masuk rekod, terus buat pahala, diganda pula. Kalau kita buat dosa, malaikat nak tulis, ketua dia kata nanti dulu tengok dia istighfar ke tidak. Tangguh dulu. Lepas zuhur tak istighfar, lepas asar tak istighfar, lepas maghrib tak istighfar, lepas isyak tak istighfar, nak tidur tak istighfar lagi, baru tulis, baru masuk rekod. Allah Ta'ala Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Bar, tuan-tuan, kan? Makna Allah ni pengasih. Kita buat dosa banyak mana pun, taklah kita ni kena balak aja, tak ada, kan? Kalau kira kau buat dosa balak, tak ada. Allah tu Latif, Khabir. Latif, Al-Latiful Khabir. Al-Latif tu maha lembut. Kalau kita nak suruh hati siapa-siapa, isi ke anak ke, siapa ke, anak murid ke apa, suruh lembut, ya Latif, ya Latif. Boleh merawat lagi dengan ya Latif tu. Kan? Dahsyat sangat buat. Yang dekat Aceh tu. Dia berpesta arak, maksiat tak sekira lah, kan? Di pantai-pantai Indonesia tu banyaklah maksiat-maksiatnya. Malam tu dia ada orang tu berkata jangan buat benda tak baik sini tempat baik-baik, tempat orang. Yalah, Aceh ni tempat orang-orang, tempat Islam berkembang dulu, di Perlak 1292, ingat. Orang Islam sampai ke situ, sejarah dia, kan? Jadi baguslah Aceh ni dari segi agama. Dia berpesta arak dekat pantai tu. Malam tu datang tsunami tu, kan? Melampau sangat. Melampau sangat, Allah bawa tu muntakim tu, kan? Kita ni, kita muhasabah diri kita lah, kan? Ada tak buat kita orang melampau ni, asyik buat dosa, kan? Kena muntakim sekali habis, kan? Jadi kita jagalah, kan? Jaga biar kita insaf, kan? Jadi yang tadi ni maknanya bukanlah sewenang-wenangnya nak buat tu. Kalau dah lebih sangat, wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fapasaku fiha fa haqqan alaiha alqaul
fadammarnahu tadmira. Apabila kami hendak menghancurkan sesuatu negeri, kampung, tempat itu, kami bagi amaran dulu kepada orang-orang yang mewah. Bagi amaran dulu, rasul datang, ulama datang, ustaz datang, datang orang bagi nasihat. Apa saku pihak degi buat jahat juga, kan? Maka berhaklah kami menghancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. Bagi amaran dulu, bukan zub terus. Yang dekat Sulawesi, apa nama tempat tu, kan? Bila dibuat kajian tu, yang perumahan macam tuan ni kan, contohlah kat sebelah sana okey, selamat je. Kat sebelah sini rumah tenggelam dalam bumi, masjid tenggelam dalam bumi, kan? Sebabnya yang kat sini, kalau ikut dia kata cerita orang situ cerita, masjid surau tak hidup. Ada, kan? Tuan-tuan, alhamdulillah, surau kita ni makmur, alhamdulillah, kan? Yang sana tu okey, jalan elok je. Mungkin dah ada peringatan, tapi degil, maka datanglah muntaqim ni Allah, supaya ada keinsafan, kan? Ada keinsafan. Jadi kita ni berpandukan kepada peristiwa-peristiwa yang dah berlaku dalam Quran yang sebut tu, kaum Ad, kaum Samud, Firaun, umat Nabi Nuh, banyak lagi lah, kan? Nabi Yunus, kan? Nabi Yunus, semuanya Allah di situ sifat muttaqim Allah Ta'ala. Sebelum menjatuhkan hukuman, Allah memberi waktu dan kesempatan bagi mereka menyedari, dah sebut tadi, dan bertaubat atas dosa dan kesalahan mereka. Tanpa henti Allah memberi peringatan pada mereka melalui utusan-utusannya ataupun melalui pelbagai bencana alam. Allah, peringatan tuan-tuan ni. Sekarang ni kita tak agak dengar pula, tak agak nak baca pula, tak agak nak tonton pula. Dalam FB-nya tazkirah, kan? Dalam TV tazkirah, dalam tadi FB ni YouTube, banyak sangat. Yang kawan-kawan hantar ni pun Allahu Akbar, kan? Yang hantar dalam alam maya ni, dalam WhatsApp, dalam apa, kita tak nak baca dah. Satu hadis pun tak terbaca, banyak sangat, kan? Maknanya peringatan tu banyak, atas kita je lah, kan? Nak pilih yang mana? Tazkirah tu cukup banyak dah. Cuma janganlah hantar yang pakai hantar je. Kena in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Bila datang satu berita, kamu tabayun dulu. Kalau hantar ikut suka hantar, hantar suka betul hantar. Kadang-kadang ada palsu sudah, kan? Ada maudhu' lah, amalan yang tak ada bersandarkan hadis lah, hantar. Lepas tu ada setengah tu hantar surah amal ini amal ini dalam bahasa Melayu. Ayat Quran pun dalam bahasa Melayu. Mana boleh kalau ayat Quran kita ambil daripada tempat lain lah tu. Sekarang ni kita ni alam maya, namanya alam maya dari Indonesia. Bagus-bagus juga penceramah dia tuan, kan? Hebat-hebat. Tapi ada yang mengarut dia tak? Yang sekarang ni kan dia berebut nak subscribe lah, nak dapat jumlah yang banyak lah, apalah, kan? Sebab dapat bila viral ni dapat duit punya. Jadi silap kita je hantar berita palsu, sudah kita sudah buat fitnah. Kalau berita fake news, kita buat fitnah. Agak-agak banyak-banyak kita hantar tu, ada tak yang fitnah kan?
Macam mana nak selesai tu? Nak minta maaf balik tu. Lepas tu hadis palsu, kan? Apa hadis Rasul sebut tu, ya. Man kadzaba alayya muta'ammidan, ya, fatabawa maq'adahu minan nar. Siapa yang berbohong atas nama aku secara sengaja, maka sediakan tempatnya di neraka. Hadis palsu. Kena tanya dah kawan-kawan ustaz ke siapa dulu ni, hadis ni macam mana, okey ke? Kalau saya pun susah nak cari tuan. Hadis itu bahasa Melayu, bahasa Arab tak ada, nak ujuk macam mana nak cari. Dia kena ada matan bahasa Arab, tapi cari juga insya-Allah. Kan? Hadis. Sebab kalau cara senang nak cari tak palsu ni, saya suka buka laman web Arab. Tanya je hadis ni saya tak sahih, macam-macam tu keluar. Ya, web yang ulama punya lah, syekh-syekh apa. Jadi banyaklah yang tersebar yang palsu juga sebenarnya. Kan? Jadi kita kata tadi, maknanya tazkirah dulu, kan? Termasuklah kita ni. Saya rasa ni yang kita ni tuan-tuan, kan, kita yang kena COVID-19 ni, iyalah tu peringatan lah tu, tazkirah. Tazkirah. Makna kita dah tak bebas, kan, nak pergi makan-makan, nak pergi bekerja. Agilah orang yang meniaga, kan? Orang yang meniaga. Tak, maknanya yang syarikat dunia yang besar-besar pun tutup. Gulung tikar, tak, kan? Yang dunia yang besar-besar pun. Gulung tikar. Yang mereka kecil ni lagi banyak lah, kan? Saya kat dalam karya saya lah, kan, saya ada tanggungjawab lah kat karya tu, kat masjid saya ada tanggungjawab. Saya lancar tabung sedekah Lailatul Qadar. Buatlah ayat-ayat sikit apa ni. Alhamdulillah tuan-tuan dapat 700. Sebab ramai orang tak ada susu, tak ada pampers, ya Allah. Makanan tak sekira, kan? Kan ini ujian Allah Taala, kan? Adakah kerana kita ni berlebihan, kan? Yang tadi kan bila buat berlebihan sangat Allah intiqam lah, muttaqim, kan? Adakah kita ni berlebihan? Mungkin lah kita muhasabah. Dapat duit, tak ingat sedekah, belanja, buat benda yang haram, apa semua, kan? Bila Allah bagi COVID-19 ni, tak nampak pun COVID-19 tu. Walillahi junudus samawati wal, kepunyaan Allah tentera langit dan di bumi. Tentera Allah tu, anai-anai tentera Allah, nyamuk tentera Allah, COVID-19 pun tentera Allah, kan? Mana makhluk Allah Taala, tentera Allah Taala lah. Minta selamatlah. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa min syarril asqam. Itu di antara hikmahnya apa doa tu, kan? Minta jauh dah daripada ni, kan? Terjagalah setakat boleh jaga SOP ni. Jadi adakah ini satu intiqam, ada muttaqin daripada Allah Taala? Saya selalu cerita insya-Allah batuk, saya batuk biasa. Sebelum ni pun saya batuk dah, kan? Tuan-tuan tengok saya batuk ni, ada doktor kata apa? Ni adalah sebab dia ni, dia bila kita berangin dalam perut ni, makan pedas makan apa, dia tolak angin, tolak ke sampai ke sini, dia jadi berlendir dekat anak tekak ni. Jadi mudah batuk. Jadi batuk ni dia berdulu lagi lah. Sebab tu saya pakai ni, takut orang ni. Tapi masa ceramah ni tak ada lah. Jadi apa tadi ni kita kata ni, yang kita COVID-19 ni, kan, COVID-19 ni banyak hikmah dia, tuan, kan. Ada 5 kalau kita diuji Allah Taala. Ada 5. Satu, kita dapat pahala sabar. Bila kita sabarlah, sabara fakana lahu khairan, satu kebaikan. Kemudian kafarah, hatta syaukata yushakuha,
illa kafara khatayahu. Ya, illa kafara min khatayahu. Kita kena sakit cucuk duri kecil pun sakit, kita reba, kita innalillah baca reba, maka itu merupakan kafarah pada dosa kita. Kalau kita reba, pernah tak kita baca innalillah ya tuan? Allah tak boleh keluar bekerja, tak boleh nak cari makan, innalillah, ada tak? Itu nama-nama reba. Ya, allazina idza asabahum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bila ada musibah, kesusahan apa, masyaqqah apa semua, kita reba dengan membaca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bukan mati aja. Mati itu sebahagian daripada ujian. Kematian siapa-siapa? Dua. Yang ketiga, ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah. Ada hikmah dia, ada rahmat dia di sebalik tu. Di sebalik ujian tu ada hikmah dia. Hikmah dia kita rajin beribadat sekarang ni dengan keluarga. Saya rasa Allah ni bagi peringatan kat saya dah. Pergi ceramah sana ceramah sini kat rumah tak berapa sempurna dah. Bila kena ni tazkirah, talaki Quran, tak boleh, tak baik riak lah. Tapi contoh kan. Maknanya itu hikmah tu. Kan hikmah tu. Kemudian wa ulaikamul muhtadun. Ya, mereka ni Allah kira orang yang sabar dalam ujian ni, dia dah dapat petunjuk. Itu kelebihan dia tuan. Kan, lepas tu kita muhasabah, kan, muhasabah di kita ni. Tapi kalau datang musibah tak ada perubahan, tu termasuk yang bahaya lah. Nak kena muttaqim ni. Kan, sebab dah telah melampau sangat ni. Ada surah Yunus ayat 22. Saya panjang tak nak baca, saya pun tak hafal. Tapi dia kata di waktu umpamanya sebuah kapal berlayar di tengah lautan dengan ada anginnya, maka berlayarlah dengan cantik. Tiba-tiba datanglah asif, ribut taufan kepada kapal tu, maka nak tenggelam kapal tu, air dah masuk kiri kanan. Mereka pun berdoa, kalaulah ya Allah, kalau kamu selamatkan kami daripada bala ini, kami akan bersyukur. Apabila Allah selamatkan, dah sampai ke daratan, selamat apa? Mereka sudah melakukan kemungkaran. Ya ayyuhan nasu inna baghayukum ala anfusikum. Wahai orang-orang, wahai manusia yang kamu engkar lagi tu, kamu tanggunglah. Kamu tanggunglah. Kita ni pun kalau engkar COVID-19 datang, PKPP tak berubah pun, bila dah boleh longgar ni, dah boleh datang surau 40 orang, kita buat alasan bahayalah, hagilah apa, padahal nafsu mana datang, bahaya tu. Sebab intiqam tadi, muntaqim tadi boleh berlaku, kan? Kita dah buat alasan. Patutnya kita ada kesedaran, dah boleh datanglah setakat yang boleh muat dah. Sini 40 man. 40 juga saudara kan. Saya pun 40 juga. Masjid pembinaan buat saudara sementara dia ke 40 juga. Tapi sebenarnya tuan, hari Jumaat tu 100 lebih. Kalau ikut yang Sultan Selangor 40 orang juga. Tapi saya fikir gini kan, menampakkan ruang yang ada dalam masjid itu mengikut jarak tu. Tapi memang meniskitlah, perintah tu memang dah agak kita langgar sikitlah. Tapi saya fikir apa, sebenarnya hukum macam mana hukum, kan? Hukum kepaduan Jumaat, termasuklah padu berjamaah tiap-tiap waktu ni, hukum dia apa, kan? Jadi saya tu yang saya bagi, walaupun lebih daripada 60 campur AJK, saya bagi sebab apa, ruang tu ada lagi. Tapi kena ikutlah SOP yang mask, SOP sanitizer, SOP pengimbas suhu tu, kena ikutlah yang tu. Itulah yang kita tawakal, kan? Kita ada tawakal dah tu. Ya tuan. Jadi jadi itulah kata apakah hikmah muhasabah keinsafan kita daripada COVID-19 ni.
Allah lah tuan. Kita dengan Allah sebenarnya. Kan? Kalau kita tak ada bermunajat dengan Allah, tak ada muhasabah dengan Allah, hubungan kita dengan Allah, ni yang kata kita berlebihan, boleh jadi muntaqim yang kita belajar malam ni. Kan? Dah bagi yang ni tak dengar juga. Yang tadi tu Allah kata yang kamu langgar juga hukum Allah Taala walaupun dah Allah dah bagi selamat kat kamu tu, kamu tanggunglah. Ya. Summa ilaina marji'ukum fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Allah sambung lagi, ya. Akhirnya kamu akan kembali kepada kami juga. Tempat kembali kamu kepada Allah juga, mati juga semua. Kamu dah engkar, kamu ingat kamu tak mati ke? Kamu dah selamat sekali, Allah selamat. Kemudian kamu engkar. Kamu ingat kamu selamat tu. Kamu akan kembali kepada Allah Subhanahu Taala. Satu lagi, fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Kamu akan diberi tahu apa yang kamu lakukan atas dunia dulu. Kena soal satu-satu pula. Betul kan? Jadi masa kita dah hampir tuan-tuan. Saya tak dapat nak urai semua. Jadi kita ambil yang khasiat dia lah tuan-tuan ya. Khasiat yang lepas ni tentang bar baca 700 kali hilang ketagih di antaranya lah. Kan dia ketagih rokok ke dadah ke arak ke apa ke. Kemudian dia tawab baca 400 kali. Yang kita susah nak tinggal dosa ni, asyik ulang repeat dosa, dah tinggal dosa repeat lagi, baca ya tawab 400 kali. Yang hari ni tuan, apabila seorang beriman dizalimi oleh musuh Allah yang layak dijatuhkan hukuman, maka dengan membaca ya muntaqim sebanyak ya muntaqim tambah sikit, ya muntaqim ya qahhar. Qahhar pun Allah ni keras sana. Ya qahhar sebanyak 1000 kali sehari, kekuatan orang yang zalim itu musnah dengan izin Allah. Kalau kita ni kena seksa, kena zalimi, kena anya-anya orang, kena apa, kita tak berdaya nak menangkisnya tuan-tuan, maka bacalah 1000 kali sehari, insya-Allah kekuatan orang yang menzalim itu akan musnah insya-Allah. Bolehlah amal tuan kan. Kalau dizalimi. Jadi dah bunyi dah isyarat tuan. Takat tu dulu jadi kita tangguh majlis kita tasbih kafarah dan setelah bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.